InsyaAllah kita buka kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil ridwan syafa'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad ma min muttaqin wa qadil al-jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Ia bermaksud hendaklah segera kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya antara langit dengan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan dan memaafkan kesalahan manusia. Allah yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang yang membuat ihsan ataupun kebajikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang bermaksud tidak sempurna masalah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Dihormati semulakan Tuan-tuan Imam, seluruhnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, datang pengurusi masjid, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah. Lagi tuan terdapat bersama pada malam ini setelah kita berehat bercuti panjang lah setelah Ramadan dan juga Syawal. Syawal lagi Nabi dah. Gas ni. Kelas Walaupun kadang-kadang habis Syawal pun ada lagi ni merayap. Ada lagi tak habis. Baik, alhamdulillah. Di malam ni insya-Allah kita sambung baliklah kita punya kuliah ni, kitab Aqidatun Najin. Akidah orang yang berjaya dalam bab ilmu usuluddin yang dikarang oleh Syekh Al-Alamah Al-Rabbani Al-Fahamah Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Qatani wa ta'ala, yang mana dia wafat pada tahun 1331 Hijrah. 1331 Hijrah. Alim besar daripada petani, ulama petani, insyaAllah. Baik, kita sampai mana tuan? 63 baris
Bermula orang alim pada zaman itu sedikit. Betul? Baik. Bermula orang alim pada zaman itu sedikit. Ini kata siapa ni? Kata Syekh Suhaimi. Kata Syekh Suhaimi rahimahullah, bermula orang yang alim pada zaman itu sedikit. Zaman tu zaman bila ni? Zaman berlaku Dajjal ni kan? Dajjal tu kan? Kan cerita sebelum tu berkenaan dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Jadi dia kata bermula orang alim pada zaman itu sedikit. Maka kerana inilah datang warid daripada hadis tiada lepas daripada fitnah Dajjal itu, melainkan 12,000 laki-laki dan 7,000 perempuan. Masya Allah. Ini kisah Dajjal ni yang akan keluar pada akhir zaman. Pada akhirnya Dajjal itu akan buat kerosakan di muka bumi Allah Ta'ala. Dan akhirnya Dajjal nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan jadi yang selamat disebut dalam warid. Warid ni khabar lah. Ada warid lah, khabar ataupun hadis. Tiada lepas daripada fitnah Dajjal itu melainkan 12,000 lelaki dan 7,000 perempuan. So tak banyak lah. 12,000 sampai 7 apa? 19,000 kan? 9,000 kan? So tak banyak lah. Ini akhir zaman besok lah berlaku. Dan kita tak terhindar lah daripada fitnah Dajjal tersebut. Baik. Adapun fitnah yang lebih besar pada akhirat maka iaitu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan sekalian manusia pada hari kiamat. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala dia kata, barang siapa ada ia menyembahkan sesuatu, maka hendaklah mengikut ia akan dia. Nampak? Ini pada kiamat besok Allah Taala menyeru kepada manusia, siapa yang sembah batu ikut batu, sembah pokok ikut pokok, siapa sembah manusia ikut manusia. Dan siapa ada yang menyembah akan sesuatu, maka naklah mengikut dia akan dia. Maka mengikut orang yang ada ia menyembah matahari akan matahari. Jadi kalau ada manusia menyembah matahari ketika dunia, maka di akhirat dia akan menyembah, dia ikutlah matahari itu. Matahari sebut menyembah matahari. Dan yang menyembah bulan mengikutkan bulan. Itu kalau ada bulan. Kalau ada bulan akhirat besok. Kalau tak ada bulan macam mana pula? Yang kita tahu ada matahari kan. Matahari sejengkal di atas kepala. So bulan tak ada pula. Nyatakan. Dan yang menyembah berhala maka mengikut akan berhala kepada neraka. Siapa yang sembah berhala, patung berhala. Dan dunia ni banyak yang menyembah patung berhala, yang agama selain Islam lah. So mereka besok akan mengikut berhala tersebut. Tetapi dirupakan bagi orang yang menyembah Nabi Isa akan syaitan. Syaitan Isa. Mana syaitan tu akan dirupakan dengan rupa Nabi Isa. Dan dirupakan orang yang menyembah Uzair, syaitan Uzair. Uzair inilah orang Yahudi, mereka berpahaman bahawa Uzair ini merupakan Tuhan. Tuhan Uzair, Tuhan Uzair lah. Okay? Dan ada pula yang menyatakan bahawa Nabi Isa tu, Jesus tu sebagai anak Tuhan. Itu golongan Nasrani lah. Maka mengikut oleh mereka itu akan kedua syaitan itu kepada neraka. Jadi ikut, follow lah. Follow kan ke neraka. Kat dunia ni kan ada apa? Follower kan. Ramai kau punya follower kan. Kan ada FB kan macam-macam lah. Lepas tu ada TikTok dan sebagainya. Kan ramai follower. Siapa yang ada TikTok, tengoklah. Tengoklah berapa ramai follower dia. So ada 10,000 follower. Tapi adakah 10,000 itu besok dapat menyelamatkan kita daripada api neraka? Yang boleh menyelamatkan kita, akidah kita lah.
Dan tinggal lagi umat ini, maka dikata bagi mereka itu, apa yang kamu nanti? Dan tinggal lagi umat ini, maka dikatakan bagi mereka itu umat Nabi Muhammad SAW, apa yang kamu nanti? Gitu. Dan sebenarnya telah berjalan sekalian manusia, maka berkata mereka itu, bahwasanya adalah bagi kami Tuhan, kami sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirat ni kami nak tengok Allah lah, kan? Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Okay. Dan tinggal lagi umat ini, umat Muhammad, dikatakan bagi mereka itu, apa yang kamu nanti? Dan sebenarnya telah berjalan segala manusia kepada masyarakat, telah berjalan segala manusia kepada masyarakat, maka berkata mereka itu, bahwasanya adalah bagi kami Tuhan yang kami sembahkan dia pada dunia, dan tiada kami lihat akan dia. Kami tembak Allah Ta'ala kat dunia, tapi kami tak pernah lihat. Kat dunia ni ada manusia menyembah patung berhala, jadi Tuhan mereka boleh lihat. Mereka tembak patung berhala, tembak Jesus dan sebagainya. Patung Jesus kan, patung Mary. Jadi patung itu, jadi mereka dah tahu dah bentuk Tuhan mereka tu. Jadi yang kita ni umat Muhammad SAW ni, kita tak pernah nampak Allah Ta'ala, tak tahu macam mana rupa dia. Jadi masing-masing menantilah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan orang akan mereka itu, adakah kamu kenal akan dia? Kau kenal tak Tuhan kamu ni yang kamu sembah ni? Bila kamu lihat akan dia? Bila kamu lihat dia? Maka berkatalah mereka itu, umat Nabi Muhammad, bahkan ya, kami kenal. Maka dikatakan mereka itu, betapa kamu kenal dia? Kamu kata kamu kenal Allah. So macam mana rupa Allah? Dan tiada kamu lihat akan dia. Kamu tak pernah lihat pun Allah. So kamu ni menanti Allah Ta'ala, kamu nak jumpa dengan Allah. Kata mereka itu, tiada sebandingnya dengan sesuatu. Jadi Allah Ta'ala yang kami nak jumpa ni, itulah Tuhan yang tidak ada dapat dibandingkan dengan sesuatu jua pun. Tak dapat diserupakan dengan sesuatu jua pun. Itulah Tuhan yang kami kenal. Itulah Tuhan yang sebenarnya yang kami kenal. Maknanya ada kaedah menyatakan tidak mendapatkan sesuatu itu, itulah mendapat. Tidak mendapatkan sesuatu itu, itulah mendapat. Mana kita tidak dapat melihat Allah Ta'ala, itulah yang dikatakan mendapat. Mendapat melihat Allah Ta'ala. Maka ditanya bagi mereka itu satu malaikat pada pihak kiri aras, jikalau dijadikan air laut itu pada lubang kuku ibu tangannya, pada lubang kuku ibu tangannya malaikat, nescaya tiada lempah dia. Mana kalau seandainya diletakkan air kat kuku malaikat tu, air pun takkan melempah. Takkan keluar air daripada kuku dia. So nak menyatakan tentang saiz dia lah. Saiz malaikat itu yang besar lah. Sampaikan air, kan, air laut, dia kata air laut kan, diletakkan kat kuku dia pun air itu tak tumpah. Ini menyatakan saiz dia tu besarnya malaikat. Maka berkata ia, aku Tuhan kamu. Maka berkata mereka itu, berlindung kami dengan Allah daripada kamu. Jadi malaikat berkata, akulah Tuhan kamu, kata mereka. Malaikat cakaplah, kamu tahu tak, aku ni lah Tuhan kamu. Maka berkatalah mereka itu orang beriman, dia kata, berlindung kami dengan Allah daripada kamu. Kau mengaku sebagai Tuhan kami. Kami tahu Tuhan kami siapa. Kan Allah Ta'ala dia menjadikan malaikat yang saiznya besar. Air laut itu diletakkan kuku dia, sampaikan air itu tak melempah, nak besarkan saiz dia. Kemudian malaikat kata, akulah Tuhan kamu. Tapi orang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, kata, itu kamu bukan. Kami tahu Tuhan ni siapa. Jadi mereka kata, berlindung kami dengan Allah Ta'ala pada kamu.
tiada kami sekutukan dengan Tuhan kami dengan sesuatu. Maka hampir-hampirlah orang yang taklid itu bahawa berpaling iktikadnya. Hampir-hampirlah orang yang taklid. Taklid ni orang mengikut orang lain kan. Orang-orang yang beriman tetapi dia mengikut orang lain. Mengikut dia. Hampir-hampirlah mereka itu terpaling akidah. Bila malaikat tadi dia menyamar jadi Tuhan. Maka nyata pula bagi mereka itu satu malaikat yang lain. Datang pula malaikat lain pula. Yang lain pula dengan suruhan Allah Ta'ala pada pihak kanan aras. Oh tadi pihak mana? Pihak kiri. Tadi malaikat datang daripada pihak kiri. Kan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian datang malaikat belah kanan. Okey, juga mengaku sebagai Tuhan. Dia kata apa? Jikalau dijadikan air laut yang 14 itu pada lubang kuku ibu tangannya, tiada melempah. Semana kalau sebenarnya air laut yang terdapat di dunia ni semua dikumpulkan laut tu, diletakkan kat kuku malaikat tu, nak nyatakan saiz malaikat tu yang besar kan. Air pun tak nampak, air laut pun tak terbuah, tak terkeluar lah daripada kuku dia. Nampak besarnya. Maka berkata ia akan mereka itu, akulah Tuhan kamu. Dia pun kata akulah Tuhan kamu. Maka berkatalah mereka itu, berlindung kami dengan Allah daripada kami, daripada kamu. Jadi orang yang beriman kepada Allah, mereka tak tahu, mereka tak percaya itu Tuhan. Mereka sebab hasil daripada apa yang mereka belajar kat dunia, sifat 20, wujud, kidam, baqa, muhalafatul amal, nafsi dan sebagainya. Segala sifat-sifat istighna, sifat-sifat istifqar, sifat ma'ani, sifat nafsiyah, salmiyah, ma'ani, manawiyah dan sebagainya. So mereka tahu, oh ini bukan Tuhan ni, ini malaikat ni yang menyamar sebagai Tuhan. Baik, seterusnya. Kemudian maka terjadi Tuhan. Kemudian terjadi mana menampakkan diri. Allah Ta'ala menampakkan diri dia. Maka terjadi Tuhan. Maka melihat oleh mereka itu akan Tuhan seperti barang yang ia etikatkan. Bila nampak Allah Ta'ala ni macam mana? Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada satu pun dapat diserupai Allah Ta'ala. Quran pun kata kamu akan dapat melihat Allah Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Hari esok kita semua akan dapat melihat Allah Ta'ala dengan pandangan mata, dengan pandangan mata kasar kita. Bila Allah Ta'ala mentajali ini, menzahirkan dirinya lah, menampakkan dirinya kepada orang beriman dalam surga, maka sujudlah mereka itu dan tinggal segala kafir. Semua orang beriman sujud kepada Allah Ta'ala. Orang kafir dia tak sujud sebab dia tak tahu. Dia tak tahu itu Tuhan. Yang mereka faham Tuhan ni berbentuk, kan, berbentuk begini-begini, sebagaimana apa yang mereka sembah kat dunia lah. Dengan ada Tuhan yang banyak kepala, banyak tangan kan. Ada Tuhan gajah dan sebagainya. Apa yang mereka sembah kat dunia itulah Tuhan. Baik. Dan adalah belakang mereka itu seperti papan yang satu. Adalah belakang mereka itu seperti papan yang satu, tiap-tiap berkehendak sujud mereka itu gugurlah atas belakangnya. Jadi bila mereka nampak Allah Ta'ala semua sujud macam papan yang satu lah, selari je kan, selari sebaris kan. Itu dia kata papan yang satu tu kan, semuanya sujud tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, hai hambaku, akulah Tuhan kamu, angkatlah oleh kamu akan kepala kamu. Kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kepada orang beriman yang sujud tadi, wahai manusia, wahai hambaku, akulah Tuhan kamu. Oh, semua angkat badan, angkat kepala lah. Dan sesungguhnya telah kami ganti tiap-tiap seorang lelaki kamu itu daripada Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam neraka.
Maka sesungguhnya telah kami ganti tiap-tiap seorang laki-laki kamu. Mana setiap laki-laki itu, orang beriman tadi diganti dengan Yahudi. Ia akan masuk dalam neraka lah. Yahudi dengan setiap orang beriman itu, seorang orang Yahudi dan Nasrani akan masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Maka mengangkat oleh mereka itu akan kepala mereka itu. Kemudian apabila Allah Ta'ala perintahkan orang-orang beriman tadi supaya mengangkat kepala setelah mereka sujud kepada Allah Ta'ala, setelah mereka melihat Allah Ta'ala dengan pandangan mata mereka, mata kasar mereka yang tiada hijab masa itu, lalu Allah Ta'ala perintah mereka angkat kepala. Angkat kepala dan muka mereka. Bila diangkat kepala dan muka mereka itu terlebih sangat putihnya daripada embun, dan cemerlang cahayanya, dan hitamkan segala muka orang kafir. Masya Allah. Mana muka orang beriman putih, putih berseri kan, putih, seperti embun, ataupun seperti cahaya yang cemerlang. Sedangkan muka orang kafir itu hitam legam, kusam kan, hitam legam, kusam, pam kan. Dan berkata orang yang mukmin, akulah Tuhan kami. Maka sahut ia, ahlan bikum. Ahlan bikum, dan selamat datang kan? Artinya dapat keluasan dengan kamu. Mana dapat keluasan lah di atas kehadiran mereka tadi dalam syurga, dan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diberi tiap-tiap seorang akan nur di atas kadar amalannya masing-masing, dan kadarnya mengikut suruhnya, dan dibentangkan bagi mereka itu akan siratul mustaqim, di atas jahannam. Oh, ini maknanya belum masuk surga lagi lah, masih di padang mahsyar. Ada riwayat mengatakan orang beriman dapat melihat Allah Ta'ala 2 kali. Satu ketika di padang mahsyar, satu lagi dalam surga lah, dalam surga. Ini di padang mahsyar, mana sebelum mereka melalui titian siratul mustaqim. Siratul mustaqim tu yang dia punya jembatannya lebih halus daripada rambut yang dibelah 7. Masya Allah, rambut daripada belah 7. Bayang kata rambut tuan-tuan, rambut bersama dengan kecil kan, halus kan. Ni belah lagi 7. Belah 7 lagi tu macam mana tuan? Soalan lalu besok di atas siratul mustaqim. Baik, maka adalah Nabi Mustafa dan segala umatnya pertama-tama orang yang lalu di atasnya. Itulah umat Nabi Muhammad SAW ni, dan juga Nabi Muhammad SAW ialah orang yang pertama nanti besok. Kita lah umat yang pertama akan lalu di atas titian siratul mustaqim. Masya Allah. Bayangkanlah tuan-tuan, kita umat pertama. Umat pertama kan? Kalau ada umat yang dah dulu jalan atas titian mustaqim tu, kita tak risau warna lah. Ni masalahnya belum ada orang lalu, kita orang pertama lalu. Bayangkanlah kalau kita orang pertama lalu tuan-tuan, titian mustaqim. Cuba kalau kita pergi mana-mana tuan-tuan, kita lintas jembatan. Ada jembatan kayu kan, kita diminta orang pertama lintas atas jembatan. Bawah tu tuan-tuan, air laju ke, air tonang ke, mungkin ada boyo dan sebagainya. Jadi kita lah orang pertama. Risau tak? Risau lah. Dan ada pun dalil qiyam ta'ala bin nafsih, maka iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah yang kaya, maha kaya, ghani 'anil 'alamin, daripada segala alam. Maka maknanya Allah Ta'ala itu tiada berkenan kepada sesuatu daripada fa'il yang menjadikan akan dia. Fa'il ni orang berbuat lah. Fa'il mana orang berbuat. Bahwa fa'ilun mazaka maf'ulun, orang yang berbuat. So Allah Ta'ala terkaya lah kepada setiap satu.
Baik, kemudian dan dalil akli, dalil daripada sudut akal. Itu iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu taala anhu. Syekh ni siapa? Syekh ni Imam Sanusi lah. Kerana matan dia ni yang bahasa Arab ni asalnya daripada karangan Imam Sanusi, Yusuf As-Sanusi. Apa kata Yusuf As-Sanusi? Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi fa li'annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wa sifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani wala ma'nawiyah wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bi sifatin walau ihtiyaja ila al-muhassisin lakana hadisan kaifa waqad qama al-burhanu ala wujubi qiyamihi ta'ala wa baqaihi subhanahu wa ta'ala. Dan adapun tanda wajib berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya, maka kerana bahasanya jikalau berkendak ia kepada zat, nescaya adalah adanya sifat. Fali'annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Mahallin ni maksudnya zat. Bukan mahallin, bukan maknanya tempat. Dia ada satu lagi kalimat mahal pun. Mahal ni maksudnya tempat, mahal. Tapi di sini mahal ni bukan bermakna tempat, bermakna zat. Jikalau berkendak ia kepada zat, mana zat yang menciptakan dia, nescaya adalah Allah Ta'ala itu sifat. Sifatlah. Dan sifat itu tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani, dan tiada bersifat ia dengan sifat manawiyah. Mana sifat yang ada kepada Allah Ta'ala itu dan tiada bersifat ia dengan sifat manawiyah. Dan sifat itu mana sifat nafsiyah, mana sifat itu maksudnya sifat nafsiyah lah. Dan sifat itu mana sifat nafsiyah itu tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani, dan tiada bersifat dengan sifat manawiyah. Kerana sifat nafsiyah berbeza dengan sifat ma'ani dan juga sifat manawiyah. Sifat wujud yang ada kepada Allah kan, dia adalah merupakan satu sifat, tetapi dia tidak sama dengan sifat ma'ani dan juga sifat manawiyah. Kita kena fahamlah. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, maka kerana sesungguhnya jikalau Allah Ta'ala itu tidak berdiri dengan sendirinya, nescaya berhajat kepada zat. Bila dia berhajat kepada zat, nescaya adalah sifat. Nescaya adalah ianya sifat. Contohlah sifat sifat pemurah. Sifat ada seorang lelaki bernama Zaid, dia ni seorang pemurah. Okey, sifat pemurah ini ialah satu sifat yang berdiri pada zat Zaid, pada diri Zaid. Dan diri Zaid adalah berbeza dengan sifat pemurah. Sifat pemurah adalah sifat, dan diri Zaid adalah merupakan zat Zaid. Zat dia lah, zat dia, diri dia. Setiap sifat biasanya berdiri pada zat. Setiap sifat, contohnya sifat pemurah, ataupun contohnya warna biru yang ada pada dinding. Jadi sifat warna biru itu duduknya pada dinding, duduknya pada simen ataupun duduknya pada, dan sifat biru itu adalah merupakan sifat, sedangkan simen itu ataupun tiang itu merupakan adalah zat dia. Setiap benda itu dia berdiri pada yang dikatakan sifat, dia mesti ada tempat menumpang. Sifat ni tentang dia mesti ada tempat dia menumpang. Tempat menumpang itu dikatakan zat dia. Zat dia kan. Contohnya bola itu bulat. Jadi bulat itu menumpang kepada sifat bola, kepada zat bola itulah. Kerana sifat ni dia ciri-cirinya ialah mestilah menumpang pada benda lain. Baik. Dan adapun tanda wajib berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, maka kerana bahasanya jikalau berkendak ia kepada zat, nescaya adalah ianya Allah Ta'ala itu sifat. Dan sifat itu tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani. Dan sifat itu kita kena tahu mana sifat nafsiyah,
itu tiada bersifat dengan sifat mani dan sifat manawiyah. Kerana sifat mani adalah berbeza dengan sifat nafsiyah. Dan Tuhan kita Jalla wa'azza wajib dia bersifat dengan keduanya, sifat mani dan juga sifat manawiyah. Maka bukan ia yang sifat, tetapi Allah Ta'ala itu bukan sifat, dia kata. Maka bukannya Allah Ta'ala itu sifat. Allah Ta'ala bukan sifat, dia adalah zat. Yang sifat di mana? Itulah kudrat, iradat, wujud dan sebagainya. Dan semua itu sebab-sebab itu menumpang pada zat Allah Ta'ala, dan ianya tidak bercerai tanggal dengan Allah. Dia tidak bercerai tanggal. Walaupun istilah kita menumpang kan, walaupun kita kan menumpang, tapi dia tidak akan bercerai tanggal Allah Ta'ala. Berbeza dengan menumpang yang ada pada kita. Sifat biru menumpang pada pakaian kita kan. Ada masanya sifat biru tu boleh hilang dengan kita masukkan dalam klorok ke apa dan sebagainya. Jadi dia punya warna biru tu boleh hilang lah. Sebab apa? Dia bukan menumpang. Dia menumpang, tetapi menumpang bukan secara hakiki. Sebab dia boleh dinyahkan daripada zat baju itu sendiri. Tapi kalau sifat kudrat, iradat, ilmu itu dia sifat Allah Ta'ala, tetapi dia tidak bercerai tanggal dengan Allah. Itu kita kena faham. Tidak bercerai tangan, tetapi dia tetap sifat. Gitu. Baik. Maka bukanlah ia Allah Ta'ala itu sifat. Dan kalau berkehendak ia kepada yang menjadikan, nescaya adalah ianya Allah Ta'ala itu baharu. Betapa dan sesungguhnya telah terdahulu berdiri dalil atas wajib kitab Allah Ta'ala dan bakoknya dan kekalnya Allah Ta'ala. Itu dah jadi. Dan sesungguhnya telah engkau ketahui bahawa musannif berlaku ia pada barang yang telah terdahulu atas tafsir qiyamuhu ta'ala bin nafsih. Atas tafsir berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya, dengan ketiadaan berkehendak kepada zat dan dengan ketiadaan berkehendak ia kepada yang menjadikan dia. Okey. Dan sesungguhnya telah berdiri, telah engkau ketahui bahawa musannif berlaku ia pada barang yang telah terdahulu atas tafsir qiyamut ta'ala bin nafsih, itu dengan ketiadaan berkehendaknya kepada zat yang menciptakan dia. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, tetapi dia tidak berhajat kepada zat. Maksud zat ni zat yang menjadikan dia. Dia tidak berhajat pada zat yang lain, sebab dia sendiri adalah zat. Disebabkan Allah Ta'ala sendiri adalah zat, dia tidak berhajat pada zat lain. Yang berhajat pada zat ni ialah sifat. Sifat berhajat pada zat, kan? Contohnya kuning, merah, biru, coklat kan, berkendak kepada tempat mana yang dia nak menumpang lah. Barang yang telah terdahulu atas tafsir qiyamut ta'ala bin nafsih, mana berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu dengan ketiadaan berkehendaknya kepada zat, mana kepada zat yang lain lah. Dan dengan ketiadaan berkehendaknya kepada yang menjadikan dia. Allah Ta'ala tidak berhajat pada yang menjadikan dia. Sebab apa? Kerana dia terjadi dengan sendirinya. Allah Ta'ala terjadi dengan sendirinya, tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah. Macam kita dijadikan, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita ni istilahnya adalah makhluk. Makhluk mana benda yang dicipta. Sedangkan Allah Ta'ala itu khaliq. Khaliq maknanya mencipta, yang mencipta. Khaliq, kha alif lam qaf. Khaliq ni yang mencipta. Sedangkan kita ni dinamakan makhluk. Mim kha lam wa qaf, makhluk. Makhluk ni asalnya daripada khalaqa yakhluqu khuluqan. Bahawa khaliqun wa zaka makhlukun. Mana makhluk ni orang yang dicipta. Kita adalah makhluk. Sebabnya kita ni dinamakan sebagai makhluk. Makhluk tu bahasa Arab. Makhluk tu ialah kalimat bahasa Arab. Dan kerana itulah
diifradkan ia dengan tiap-tiap dengan dalil. Ifrad ni mana diasingkan lah. Diasingkan ataupun ditunggalkan ia dengan tiap-tiap, akan tiap-tiap dengan dalil. Maka mengambil dalil ia atas yang pertama dengan katanya, jikalau berkehendak ianya Allah kepada ma'alun, yakni kepada zat hingga akhirnya, dan mengambil dalil atas yang kedua dengan katanya, dan jikalau berkehendak ia kepada yang menjadikan akan dia hingga akhir ayat. Tetapi musannif menghazafkan, musannif membuangkan daripada tiap-tiap daripada kedua dalil itu dengan kias yang pertama dan istisna, mana pengecualian kias yang kedua kerana memada dengan dua dalil keduanya. Maka aturan dalil yang pertama itu, jikalau tiada ada ia berdiri dengan sendirinya, artinya terkaya daripada zat, nescaya berkehendak ia kepada zat yang berdiri dengan dia. Nampak? Semana kalau Allah Ta'ala ni tak boleh berdiri dengan sendirinya. Kalau Allah Ta'ala ni dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Yang kita faham Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, ya Allah Ta'ala binafsih, Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. So kalau Allah Ta'ala tidak berdiri dengan sendirinya, macam mana? Sudah tentu dia menumpang. Nampak? Dia akan menumpang kepada zat yang lain, kepada Tuhan yang lain. Dia terpaksa menumpang. Maha suci Allah Ta'ala daripada menumpang. Okay? Maka aturan dalil yang pertama itu, jikalau tiada ada ia berdiri dengan sendirinya, artinya terkaya daripada zat, nescaya berkehendak ia kepada zat yang berdiri ia dengan dia. Tetapi berkehendaknya kepada zat itu mustahil. Sedangkan Allah Ta'ala itu mustahil berkehendak kepada zat, mana zat yang lain lah. Maksudnya zat yang lain. Sebab apa? Dia sendiri pun zat. Bila Allah Ta'ala sendiri zat, sudah tentu dia tidak banyak pada zat yang lain. Tak banyak, tak perlu. Sebab apa? Nanti akan ada dua Tuhan. Zat Tuhan yang pertama dan zat Tuhan yang kedua. So kalau Allah Ta'ala ni bukan zat, sudah tentu dia ada sifat. Bila dia bersifat, dia tentu menumpang pada zat yang kedua, Tuhan yang kedua. Baik. Tetapi berkehendaknya pada zat itu mustahil, kerana bahawasanya jikalau berkehendak ia kepada zat, mana zat yang lain, nescaya adalah ia sifat. Tetapi keadaannya Allah Ta'ala itu sifat adalah mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu sifat. Kerana Allah Ta'ala itu zat. Tetapi Allah Ta'ala dia ada sifat-sifat yang wajib. Wujud, kita, pokok, maaf dan sebagainya. Sampailah Allah Ta'ala mutakaliman dan sebagainya. Ada 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil. Jadi segala sifat-sifat itu menumpang, yang tidak bercerai tanggal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia tetap sifat. Dia tetap sifat walaupun dia tidak bercerai tanggal dengan Allah Ta'ala. Kalau sifat yang ada pada kita boleh bercerai tanggal. Contohnya sifat pintar, cerdik yang ada pada kita. Sifat cerdik ini, adakah kita lahir ke dunia dulu kita cerdik? Tidak. Kita lahir ke dunia masih dalam bodoh, jahil, tak tahu apa-apa. Akhirnya kita membesar, kita pergi masuk sekolah tadika, masuk sekolah rendah 6 tahun, lepas itu kita masuk sekolah mana 5 tahun, kita belajar macam-macam ilmu kita belajar kan. So masuklah kata universiti lagi sebagainya. Jadi kita pun jadi pandai lah, cerdik, alim dan sebagainya, belajar tak mau sujud surah dan sebagainya, jadi alim lah kan. Pandai lah kita. Tapi satu hari nanti, kalau seandainya Allah Ta'ala menarik sembilan nikmat itu, kita pun jadi jahil balik, bodoh balik. Kita pun nyanyuk kan. Sebab apa? Kerana sifat-sifat kepintaran itu adalah menumpang sementara sajalah kepada kita. Boleh tak? Dan aturan dalil yang kedua itu, jikalau tiada ia berdiri dengan sendirinya, artinya jikalau tiada ada ia terkaya daripada yang menjadikannya, nescaya berkehendak ia kepada yang menjadikan dia. Jadi kalau Allah Ta'ala ini tidak terkaya, Allah Ta'ala ini miskin, sudah tentu berhajat
kepada Tuhan yang menciptakan dia. Sedangkan dia terjadi dengan sendirinya. Apa nak mencari pencipta lain? Kita yang kena cari pencipta. Allah Ta'ala tak perlu lagi lah mencari pencipta yang lain. Sebab dia terjadi dengan sendiri, sedangkan dia pencipta. Tetapi berkendak pada yang menjadikannya itu adalah mustahil. Kerana bahasanya jikalau berkendak ia kepada yang menjadikan dia, nescaya adalah dianya adalah Tuhan itu, dianya bersifat baharu. Tetapi keadaannya Tuhan itu baharu itu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat baharu. Sebab dia adalah qadim, qidam ataupun qadim lah. Qidam, dia sifat qidam ni sedialah. Dan Allah Ta'ala juga bersifat kudrah, berkuasa kan. Tidak ada ilmun, hayat, sama, basar, kan, kalam dan sebagainya. Baik. Dan kata musannaf Allah Ta'ala, dan sifat itu tiada bersifat ia dengan sifat mani. Dan sifat itu, mana sifat itu adalah sifat nafsiyah yang ada pada Allah, itulah wujud. Sifat itu tiada bersifat ia dengan sifat mani, dan tiada bersifat ia dengan sifat manawiyah. Artinya bersalahan sifat nafsiyah itulah wujud, dan sifat salbiyah seperti qidam dan baqa. Maka bahasanya sifat itu bersifat ia dengan keduanya, yakni bahasanya sifat mani itu bersifat ia dengan wujud, dan iaitu sifat nafsiyah, dan bersifat ia dengan qidam dan baqah, dan keduanya daripada sifat salbiyah. Okey, semana sifat mani, sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah adalah berbeza. Berbeza dengan sifat mani dan juga sifat manawiyah. Dan bermula dalil bagi sifat itu tiada bersifat ia dengan segala sifat mani, dan tiada bersifat ia dengan segala sifat manawiyah. Maksudnya jikalau menerima ia akan sifat yang lain, nescaya lazimlah bahawa bersifat yang lain itu menerima sifat yang lain pula. Kerana tiada berlainan antara keduanya, hingga tiada bersalahan selama-lamanya. Dan yang demikian itu akan berlakunya tasasul. Akan berlaku tasasul lah. Dan sesungguhnya telah terlalu tasasul itu adalah mustahil bagi Allah. Tasasul berlahir. Tasasul kan kata mata rantai kan. Sambung. Tidak ada penghabisan lah. Kalau tu dia pusing kan. Gitu. Kita pecah dur. Kalau tasasul contohnya Ali menjadikan Abu menjadikan Ahmad menjadikan Mazlan menjadikan siapa ni? Amran menjadikan Acong menjadikan kan? Itu dikatakan mata rantai yang tiada berhabisan, tu katakan tasasul. Kalau dur tu dia berpusing. Contohnya Ali menjadikan Abu menjadikan Ahmad menjadikan Ali menjadikan Abu menjadikan Ahmad. Pusing gitu kan. Itu dur. Jadi tasasul ni tidak ada kepada Allah. Mustahil ada tasasul kepada Allah. Ulang balik dan bermula dalil bahawa sifat itu tiada bersifat ia dengan segala sifat ma'ani dan tiada bersifat dengan sifat manawiyah. Maksud sifat tadi apa? Sifat nafsiyah lah. Nafsiyah dan juga salbiyah kan. Tiada bersifat ia dengan segala sifat ma'ani dan tiada bersifat dengan sifat manawiyah. Bahawasanya jikalau menerima ia akan sifat yang lain, niasa lazimlah bahawa bersifat yang lain itu menerima sifat yang lain pula. Kerana tiada berlainan antara keduanya, hingga tiada berkesudahan selama-lamanya. Yang demikian tadi akan berlakulah tasasul. Dan sesungguhnya telah terdahulu bahawa tasasul itu adalah mustahil kepada Allah Ta'ala. Dan kata musannaf Allah Ta'ala, dan jikalau berkehendak ia kepada yang menjadikan dia, nescaya adalah ianya Allah Ta'ala itu baharu. Artinya kerana bahawasanya tiada berkehendak bagi yang lain itu melainkan yang baharu. Kerana yang qadim itu tiada berkehendak pada fa'il, mana yang menjadikan dia. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat qadim, sedia.
Bila setiap Allah Ta'ala bersifat sedia ataupun kidam, dia tidak berhajat pada orang yang menjadikannya. Sebab apa? Dia terjadi dengan sendirinya. Okey. Dan adapun dan wadahnya Allah Ta'ala. Cukuplah sampai situlah tuan perbincangan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? Masih tutup. Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqina shaliqan wa 'alaman taqabbala rizqan halalan wa barakatan katsira wa syanafatan ya 'alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ala dikin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dika farqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.